Salam dari Universiti Malaya. Anda tahu, Universiti Malaya merupakan universiti tertua di negara ini dan pengajian perancangan bandar dan wilayah antara yang termuda di Universiti Malaya. Macam saya dan macam dia. Saya? Muda? Walaupun perjalanan kami masih muda, tetapi kami telah menyumbang kepada industri dan profesion. Saya Arif Farhan dan saya ada DNA UM. Over to you, my friend Uwatul. Dia tahun 1 tau. Okeylah, saya Urwatul Muska. Tahun 1 nak masuk tahun 2 dan saya ada DNA UM. Hari ni kita nak gebang sikit asal-usul planning school program dekat UM ni. Kalau nak tahu asal-usul Urban and Regional Planning ini, kita boleh tanya sendiri pakar ataupun legend dalam program ini, iaitu Pak Ezrin Alvi. Jadi tahun 1991 saya bersara dari UTM Skudai. Waktu itu 55 masih kuat lah, masih geliga lah gitu. Selama saya menjadi pensyarah, saya kebetulan berkenalan dengan seorang pensyarah dari Fakulti Sastra di sini, namanya Razali Agus. Nah, mungkin beliau ini dekat dengan arwah Abdullah Sanusi. Entah bagaimana timbul ide di UM ini kita universiti yang tertua di Malaysia, tapi tak ada fakulti yang menawarkan program-program dalam pembangunan. Tak ada seni bina, tak ada perancang bandar, tak ada apa. Sebagai inkubatornya, rupanya Naik Chancellor menggunakan fakulti kejuruteraan. Kan sama-sama profesional gitu kan. Lalu saya ditaruhlah di bawah fakulti kejuruteraan untuk memulakan program seni bina. Itu di BKR, pergi ke sana mana, bantu saya di UM. Cik Narosli, istrinya Wanda, sudah tu, ya begitulah. Ibrahim, semuanya tu. Kak Iza. Semua ukur bahan, perancang bandar. Begitulah. Faiza, ada program pengajian bandar di Fakulti Sains Sosial dan Sastra. Kesusastraan dan sosial ya. Jadi programnya program pengajian bandar. Lalu saya melalui Encik Razali Agus diperkenalkan dengan Timbalan Dekan Dr. Mela. Dr. Mela. Objektif penubuhan pun berbeza. Kita masih menubuhkan RPP ni, memang kita tidak intend pun untuk menjadikan mereka ni professional, dan mereka kat sini pun masuk tak boleh menjadi professional pun, because we are not science based. Kan, untuk professional they come from the science base ni. Jadi tidak ada intention kita pun. Jadi sebab tu kita merasakan tawaran ataupun penubuhan RPP ni memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar sastra. That's the reason kenapa 6 program lain ditubuhkan masa itu, untuk menambah nilai kepada subjek-subjek yang lebih bersifat contemporary, bersifat interdisciplinary.
Jadi sebab tu kita rasakan pengajian perbandaran ini dia ada value lah dengan isu perbandaran masa tu dan juga dengan urbanisasi kan. Jadi kita rasakan pelajar-pelajar yang keluar daripada Fakulti Sastra boleh menjadi PTD yang baik. Baiklah, Doktor. Sebagai koordinator yang pertama, boleh tak Doktor cerita sedikit mengenai pengalaman dan cabaran sepanjang penubuhan Urban and Regional Planning? Mula berkhidmat pada tahun 1997. Bagaimanakah keterlibatan ataupun macam mana saya boleh sampai di sini? Fakulti Alam Bina dulunya dikenali sebagai bahagian Alam Bina. Ditubuhkan pada tahun 1996 dengan program ukur bahan, pengurusan harta tanah dan seni bina. Saya dipelawa oleh Ketua Jabatan Ukur Bangunan pada masa itu, Profesor Dr. Ahmad Ramli tersebut. Sebelum saya di sini, subjek-subjek tersebut diajar oleh Profesor Madya Dr. Mela Sutra. 97, jadi Profesor Ezrin dekan di masa itu. 98, seorang lagi pegawai daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur datang berkhidmat, Dr. Ibrahim, juga seorang perancang bandar. Saya datang ke UM ini atas jemputan Prof. Ezrin untuk mengajar subjek planning. Pada masa itu saya baru habis master daripada University of Sheffield pada tahun 97. Dan saya dijemput hadir ke interview. Tetapi Prof. Ezrin terus duduk merayu. Datanglah, tolonglah kita. Jadi oleh kerana Prof. Ezrin selalu telefon minta tolong. Dan bila datang ke sini, saya ditetapkan di Jabatan Pengurusan Harta Tanah. Masa tu kami 3 orang aja. Dr. Nur Rosli, Puan Sharifah dan saya. Semua subjek. 3 orang syarah. Semua subjek. Semua subjek estate tu. 3 orang bersyarah ajar. Pengorbanan yang amat besar sekali. Cabaran saya rasa nak meyakinkan industri lah yang graduan Universiti Melaya ni sama kualiti. Daripada industri, saya rasa saya secara peribadi sangat-sangat menghargai sokongan daripada Prof. Datuk Jaafar. Datuk Jaafar Atan, mantan Datuk Bandar Shah Alam dan juga pengarah Plan Malaysia Selangor. Jika ditanya tentang kelebihan UM, saya rasa satu yang paling ketara adalah lokasi UM itu sendiri yang terletak di Kuala Lumpur. Because this is the only planning school yang terletak di Kuala Lumpur. Dan itu sendiri menjadi satu kelebihan kerana seolah-olah UM ni berada sebagai satu living lab, Urban and Regional Planning Living Lab. Pelajar boleh melihat sendiri interaksi elemen-elemen dalam bandar, melihat sendiri komuniti bandar secara langsung. Pengantarbangsaan ataupun internationalization merupakan agenda yang ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Universiti Melaya. Kita di URP sendiri melibatkan input daripada
daripada luar ya, misalnya masa recommended curriculum kita dapatkan pandangan daripada Profesor Deborah Peel ya, yang ketika itu bertugas di University of Dundee ya. And then kita juga bertuah lah di UM ni. Kita bertuah sebab UM sendiri menggalakkan pengambilan visiting professor. So kita ada Profesor Heather Campbell ya, pernah masuk studio dan berinteraksi dengan pelajar ya. Prof Michael Newman ya, Australia, and then Alan Scott ya, talk about city region ya. Jadi ini merupakan usaha URP untuk mendedahkan pelajar tentang isu yang berlaku bukan sahaja pada peringkat nasional tapi pada peringkat global. DNA UM, tagline UM tu sendiri, the mission is producing leaders. So itu yang kita nak tekankan dalam diri pelajar-pelajar kita ya, di mana diorang bukan saja menerima arahan, but they have to act like leaders. They need to have that strategic thinking ya. They need to plan ya, ada vision. So itu sebenarnya menjadi satu cabaran kepada kami ya, sebab perancangan bandar dan wilayah ni satu bidang yang mementingkan kemahiran teknikal ya. Tetapi kita tak nak melahirkan perancangan bandar yang hanya tahu untuk menghasilkan pelan-pelan ya. Tetapi yang paling penting adalah the thoughts behind the plans ya. So itu sebenarnya DNA UM. The students need to know when to plan, when to unplan, or when not to plan at all. Penglibatan industri amat penting dalam sesuatu pengajian yang bertaraf profesional. Dan dengan perlantikan yang berbahagia Datuk Jaafar Atan selaku mantan Datuk Bandar Shah Alam sebagai Profesor Ejam dan TPR Muhammad Jamil selaku Associate Profesor Industri pada tahun 2018 sedikit sebanyak melengkapi profession ini. Hai, saya Go daripada URP at UM. Saya ingin mewakili semua warga Perancang Bandar ya di UM ni untuk mengucapkan tahniah ya menjelang sambutan 100 tahun ya Perancang Bandar di Malaysia. Being the youngest planning school in Malaysia, we are very proud to be part of the family, a big family called Urban Planners. Yeah. So in University Malaya, what we want to do and we are going to do is that to produce a very high qualities of graduates in urban planning, as well as to conduct research of high sustainable relevance to contribute to urban planning in Malaysia. Dengan itu, I would like to end with this note. Selamat menyambut ulang tahun ke-100 Perancangan Bandar di Malaysia. Bukan senang tau nak jadi seorang town planner. Itu saja daripada saya, Urwatu. Assalamualaikum. That's it from me, Arif Farhan, signing off dari Mercu Alam Bina Universiti Malaya. Assalamualaikum.
di jalan ini. Selagi bumi berputar, tekadku terus berjuang. I'm go here. Alahai. Bayangkan, imagination. Itulah you. Belajar dekat, sebab I kan belajar kat USM. Kat USM tu ada lah OH kan, belajar. I pun. Lepas tu, I Betul tanya lah, nak belajar pakai apa? Pakai mulut. sebab itulah ni kan. Aku pergi ke atas, masa tu ingat Prof Fauzi kan jadi dekan kan. Prof, saya kata saya minta maaf lah Prof. Jadi sebenarnya